Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Berjumpa kembali kita pada hari ini dalam kelas PDPR Sains untuk tahun 4. Pada hari ini cikgu akan menyambung tajuk bahan iaitu tentang sifat bahan. Terdapat 6 sifat bahan yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu yang pertama, kebolehan bahan menyerap air. Yang kedua, kebolehan bahan terapung atau tenggelam. Ketiga, kekenyalan bahan. Keempat, kebolehan bahan mengalirkan elektrik. Yang kelima, kebolehan bahan mengalirkan haba. Dan sifat yang keenam adalah kebolehan penembusan cahaya. Sifat bahan yang pertama, kebolehan bahan menyerap air. Kebolehan bahan menyerap air terbahagi kepada dua, iaitu bahan serap air dan juga bahan kalis air. Antara contoh bahan yang boleh menyerap air adalah span, kapas, tuala, tisu, kertas dan kayu. Manakala bahan yang kalis air pula adalah seperti plastik, kaca, getah dan logam. Antara kegunaan bahan yang boleh menyerap air adalah mengelap air yang tumpah dan mengelap badan setelah kita mandi. Manakala kegunaan bahan yang kalis air adalah seperti untuk menyimpan air, melindungi diri daripada hujan. Sifat bahan yang kedua adalah kebolehan bahan terapung atau tenggelam di dalam air. Antara bahan yang boleh terapung di permukaan air adalah seperti daun, gabus, sudu plastik, polistiren, pensel kayu dan bola. Antara ciri-ciri bahan yang terapung adalah seperti diperbuat daripada kayu, diperbuat daripada plastik, mempunyai ruang udara dan juga kedap udara. Bahan yang tenggelam di dalam air adalah seperti batu, mangkuk kaca dan juga bahan logam seperti duit shilling dan skru. Sifat bahan yang ketiga adalah kekenyalan bahan atau elastik. Bahan elastik adalah bahan yang dapat kembali ke bentuk asalnya setelah diregangkan atau dimampatkan. Contoh bahan yang elastik adalah seperti gelang getah, spring dan juga belon. Apabila gelang getah, spring, belon diregangkan, ia akan memanjang. Dan apabila kita lepaskan kembali, ia akan kembali ke bentuk yang asal. Sifat bahan yang keempat adalah kebolehan bahan mengalirkan elektrik. Bahan yang boleh mengalirkan elektrik kita sebut sebagai konduktor elektrik. Manakala bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik kita sebut penebat elektrik. Antara bahan yang boleh menjadi konduktor elektrik adalah bahan yang diperbuat daripada logam, karbon, air dan juga badan manusia. Manakala bahan yang menjadi penebat elektrik adalah seperti kaca, kayu, getah, kertas dan plastik. Apabila kita menyambungkan bahan konduktor elektrik di dalam 1 liter yang lengkap, ia dapat menyalakan mentol. Manakala jika kita menyambungkan bahan penebat elektrik dalam 1 liter elektrik, ia tidak dapat menyalakan mentol.
Sifat bahan yang kelima adalah kebolehan bahan mengalirkan haba. Kebolehan bahan mengalirkan haba adalah haba bergerak dari hujung dipanaskan ke hujung satu lagi melalui satu bahan logam, di mana bahan logam di bahagian ini juga akan berasa panas. Bahan yang membenarkan haba melaluinya kita sebut sebagai konduktor haba. Manakala bahan yang tidak membenarkan haba melaluinya kita sebut sebagai penebat haba. Antara bahan konduktor haba adalah seperti bahan yang diperbuat daripada logam, tanah liat dan juga kaca. Manakala bahan yang menjadi penebat haba adalah seperti bahan yang diperbuat daripada kayu, kain, polistiren, plastik, kertas dan getah. Dan sifat bahan yang keenam adalah kebolehan penembusan cahaya. Kebolehan penembusan cahaya terbahagi kepada tiga. Yang pertama, bahan lut sinar. Bahan lut sinar adalah bahan yang membenarkan semua cahaya melaluinya, seperti kaca jernih, udara, air jernih dan plastik jernih. Bahan kedua adalah bahan lut cahaya, iaitu bahan yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya seperti kaca dan plastik berwarna, kaca dan plastik berkabut, tisu dan juga kertas nipis dan kain nipis. Dan bahan yang ketiga adalah bahan legap. Bahan legap adalah bahan yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Contohnya seperti kayu, kain tebal, cardboard atau kertas tebal, plastik tebal, tembikar dan juga bahan logam. Antara kegunaan bahan lut sinar adalah seperti cermin hadapan kereta bagi memudahkan pemandu melihat jalan raya dengan lebih jelas. Dan yang kedua, cermin jernih pada kedai buku memudahkan penjual mempamerkan buku yang hendak dijual. Kegunaan bahan lut cahaya pula adalah seperti kaca berkabut pada cermin memudahkan sedikit sahaja cahaya melaluinya dan juga pada lampu bilik tidur di mana sedikit cahaya boleh menembusinya. Dan kegunaan bahan legap pula adalah seperti pintu kayu dan juga beg tangan kulit. Baik murid-murid, setakat ini dahulu penerangan cikgu tentang sifat-sifat bahan. Untuk latihan dan tugasan pada hari ini, cikgu mahu murid-murid membuat latihan di dalam buku latihan Smart 1001 Bank Soalan di muka surat 68 dan 69. Untuk mengetahui panduan menjawab soalan tersebut, cikgu telah menyediakan satu lagi video untuk panduan dan rujukan murid-murid menjawab soalan berikut. Baik murid-murid, setakat ini dahulu untuk PDPR kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.